Baik, saudara Mujibu Abdul Muiz, menganalisis politik UiTM menyertai saya sekarang. Mujibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Man. Okey, Mujibu, kita ada banyak bincang berkenaan dengan perkara ini khasnya sejak kebelakangan ini, iaitu Muafakat Nasional. Kita lihat semalam juga Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengatakan bahawa PAS tidak mahu berada dalam muafakat tertutup. Datuk Seri Hadi mengatakan bahawa PAS akan mengundi untuk calon PN di PRN Melaka jika ada sebarang pertembungan dengan calon Barisan Nasional. Jadi ini apa yang kita saksikan sebentar tadi, mereka bersabar dengan Karenah UMNO katanya. Tapi ke mana hala tuju Muafakat Nasional ini apabila kita melihat perkembangan sejak beberapa hari lepas? Ya, kenyataan-kenyataan tersebut jelas menggambarkan bahawa sebagai suatu muafakat dan juga sifat muafakat politik di antara PAS dan UMNO itu juga lebih melihat kepada satu kerjasama strategik yang mengikut kepada keadaan semasa. Maka kita boleh katakan ia bukan satu kerjasama yang benar-benar berlaku untuk jangka panjang. Apatah lagi setelah melihat bagaimana tindakan PAS yang jelas memperlihatkan adanya tindakan main dua kolam itu berlaku dan juga bagaimana juga ketika UMNO memberikan penawaran di dalam PRN Melaka ini dengan mensyaratkan PAS untuk bertanding di kerusi tertentu dengan menggunakan lambang sendiri yang tidak disahut oleh PAS. Barangkali itu memperlihatkan bahawa dalam konteks semasa mungkin Melaka hanya dijadikan sebagai satu litmus test kepada kerjasama tersebut dan juga bagaimana ketika ini menjadikan satu senario yang begitu menariklah bagi saya di dalam konteks PRN Melaka ini apabila ini buat pertama kali dalam sejarah negara parti-parti kerajaan bertanding sesama sendiri dan bertembung di dalam pilihan raya walaupun mereka itu dalam satu koalisi yang membentuk kerajaan. Maka saya berpendapat bahawa dalam konteks ini mungkin PAS yang lebih tertekan dalam keadaan UMNO yang semakin membina momentum sendiri dan juga apatah lagi kalau kita bercakap tentang PRU ke-15 yang barangkali akan menemukan parti-parti Melayu itu akan bertanding secara terbuka di negeri-negeri yang kita kata Malay Heartland seperti mana Kelantan, Terengganu dan Kedah juga barangkali ini. Jadi kita barangkali apakah akan menyaksikan muafakat ini akan berpecah dan bercerai menuju PRU 15, mungkin kita boleh melihat bagaimana naratif itu akan dicernakan selepas PRN Melaka ini kelak. Kita lihat setakat ini pendirian UMNO berkenaan dengan Muafakat Nasional ini selamat mungkin untuk kita mengatakan bahawa ia bukan lagi prioriti untuk UMNO, malah ada yang mengatakan mereka tidak begitu peduli dengan Muafakat Nasional. Tapi PAS masih lagi cuba untuk menyelamatkan Muafakat Nasional ini secara sekurang-kurangnya secara perbuatan dan kenyataan mereka walaupun mereka mungkin tidak mengatakan secara jelas. Dewan Pemuda PAS sebagai contoh masih lagi bersabar dengan Karenah UMNO. Mengapa mereka masih lagi bersabar sedangkan UMNO seperti sudah hilang sayang terhadap muafakat ini? Adakah mereka merasakan muafakat ini satu insurance policy yang penting menuju ke GE15 kerana mereka tidak mampu untuk berdiri sendiri? Ya, saya rasa barangkali kenyataan Ketua Pemuda bahawa mereka bersabar dengan Karenah UMNO itu juga barangkali tidak benar. Kerana sebelum ini pun UMNO sudah bersabar dengan Karenah PAS. Kerana kita menyaksikan selepas kerjasama yang memberikan hasil dalam siri pilihan raya kecil berdasarkan kerjasama walaupun tidak rasmi pada ketika itu di bawah Muafakat Nasional itu membuahkan hasil kepada UMNO. Tetapi apabila langkah Sheraton dan juga usaha PAS ketika itu yang mahu melihat pembentukan kerajaan dan menekan UMNO supaya berterusan bersama dengan Perikatan Nasional juga barangkali boleh disaksikan sebagai bagaimana UMNO bersabar dengan Karenah PAS. Jadi dalam konteks semasa apabila berubahnya kerajaan dan UMNO mengambil alih kepimpinan negara daripada Bersatu walaupun masih lagi dalam koalisi yang sama tetapi kekuatan dan juga
gabungan PN yang dilihat semakin sirna dengan keadaan yang semakin berubah, dengan UMNO juga sudah kembali membina momentum dan ada sedikit keyakinan. Mungkin saya setuju dengan kenyataan Luqman tadi bahawa mereka sudah tidak melihat ini sebagai prioriti, dan juga dengan masa pilihan raya yang semakin suntuk, kalau melayan kerena-kerena pakatan yang kepada ketika itu dilihat barangkali tidak membawa ke mana, dan juga sudah perlu menerima hakikat bahawa muafakat ini barangkali sudah tidak dapat diselamatkan, dan dalam masa yang sama parti-parti ini akan bertanding di dalam kehendak yang sama seperti mana yang disifatkan oleh Profesor Wong Chin Huat pada penulisannya di Akhbar hari ini, ya. Mereka itu akan merebut pasaran yang sama, umpama Coca-Cola dan Pepsi Cola merebut pasaran. Jadi dalam merebut pasaran yang sama ini, strategi untuk bertahan dalam koalisi yang sama barangkali sudah tidak mapan untuk masa depan politik terutamanya UMNO. Okey, saya mahu juga sentuh sedikit berkenaan dengan keputusan pemilihan dalam muktamar kali ini, Mujibu. Kita lihat 5 jawatan tertinggi PAS kekal dengan individu yang sama, Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden, dan juga ahli jawatan kuasa juga kita lihat sudah pun diumumkan rata-ratanya ada wajah sama, ada segelintir wajah baru, wajah muda. Adakah barisan kepimpinan ini daripada Presiden hingga ke ahli jawatan kuasa ini pada Mujibu cukup baru dan segar untuk membawa dan menyuntik sesuatu yang baru untuk PAS menuju ke PRU 15 dijangka tahun depan? Ya, secara umum kita lihat memang ada pembentukan status quo dengan keputusan muktamar dan juga pemilihan jawatan kuasa PAS ini. Seperti mana yang kita faham, ini dikatakan adalah muktamar terakhir sebelum PRU 15. Ya, yang bagi saya barangkali inilah line up yang dikatakan ataupun yang dipersetujui oleh semua ahli PAS bahawa mampu untuk membawa PAS dan berhadapan dalam PRU 15, tetapi ada juga beberapa perspektif yang barangkali perlu dilihat bagaimana dalam muktamar perwakilan daripada Sarawak ataupun juga perwakilan daripada Malaysia Timur yang mendesak supaya PAS mengikis imej Parti Pantai Timur, dan juga perlu juga melihat kepada PRN Melaka dan juga PRN Sarawak yang bakal berlaku sedikit masa lagi, kalau mahu untuk melihat PAS ini lebih berkembang dan lebih membesar pengaruhnya dalam konteks sebagai sebuah parti yang bersifat kebangsaan. Maka kalau kita tengok line up itu yang saya dapat sepintas tadi, barangkali hanya ada satu saja wakil daripada Malaysia Timur, ya, mungkin yang saya sempat nampak secara seimbas yang berada di dalam kepimpinan PAS. Bagi saya barangkali desakan daripada perwakilan di Sarawak dan juga memohon kepada parti itu untuk lebih berkembang, untuk lebih mengikis sifat parti sebagai parti Melayu ataupun parti Pantai Timur seperti mana yang didesak oleh perwakilan Sarawak itu perlu untuk PAS fikirkan sebagai hala tuju dia, kerana kalau PAS masih lagi gagal untuk membentuk itu, barangkali memang PAS tidak mampu untuk keluar daripada kepompong sebagai parti yang disifatkan sebagai parti Pantai Timur, dan perlu selamanya untuk mencari pakatan-pakatan strategik bagi memastikan mereka berada di dalam satu pakatan yang mampu membentuk kerajaan di peringkat persekutuan, kerana kita yakin PAS ada pengalaman untuk membentuk kerajaan di peringkat negeri. Tetapi kalau sekadar itu saja cita-cita PAS, maka kita tidak nampak PAS barangkali boleh mampu untuk mencapai kekuatan bagi membina kekuatan sendiri, dan tidak perlu untuk mencari kepada koalisi dengan parti-parti lain bagi membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Dan inilah barangkali yang membawa kepada persoalan perbincangan kita hari ini, Luqman, apabila PAS yang dikatakan mahu bersabar dengan kerana UMNO dan mahu lagi mengadakan muafakat nasional, walaupun dalam keadaan semasa barangkali kita nampak UMNO sudah mula mengorak langkah untuk cuba meninggalkan muafakat nasional dan bergerak sendiri dengan menjadikan Melaka sebagai medan ujian kepada formula tersebut menuju PRU ke-15.